Ayuh kaum Melayu, bangkit dari tidurmu. Kita perlu bersatu, selamatkan bangsa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada penonton, dan bertemu lagi kita di dalam gelanggang forum Perjuangan Melayu di Terengganu. Bersama kita 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau, kerana nampaknya penonton kita, khususnya para jejaka, tidak senang duduk melihat kejelitaan 4 orang ahli panel kita. Baiklah, mari kita memperkenalkan 4 orang ahli panel kita. Ahli panel kita yang pertama iaitu Dr. Siti Nurfasihah, merupakan pensyarah daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa khabar Doktor? Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Saudari Nurul Ilyana, merupakan mahasiswi Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa khabar dan selamat datang saya ucapkan kepada saudari. Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga iaitu Cik Sali Syafiqah, yang merupakan seorang pendakwah bebas. Selamat datang Cik Sali. Terima kasih. Seterusnya, ahli panel kita yang keempat iaitu Dr. Nurul Huda, merupakan seorang pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang saya ucapkan kepada doktor. Terima kasih. Baiklah, setelah saya menyimpang dengan lebih jauh, marilah kita memperdengarkan soalan yang pertama yang ditujukan kepada ahli panel kita yang pertama, yang bunyi, sebagaimana yang kita maklum doktor, terdapat ramai tokoh pejuang Melayu di Terengganu yang terkenal. Bolehkah doktor berikan kita berapa nama pejuang tersebut, dan antara pejuang tersebut manakah antaranya Dr. minati, dan bolehkah doktor ceritakan sedikit tentang tokoh yang doktor minati? Dipersilakan doktor. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator yang petah menyusun kata. Sememangnya, negeri Terengganu mempunyai ramai pejuang Melayu yang berjuang mempertahankan agama, negara dan bangsa. Namun, kebanyakan mereka ni umpama wira yang tidak didendang. Sumbangan besar mereka seakan kurang mendapat perhatian dan tidak dijulang sebagai pejuang. Antara pejuang tersebut ialah Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Kupalo, Tok Ku Tuan Besar dan ramai lagi. Salah seorang pejuang yang saya ingin kongsikan ialah tentang Tok Kupalo. Nama sebenar beliau ialah Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad Al-Idus. Beliau ni berasal dari Cabang 3 Kuala Terengganu. Jasa beliau sangat banyak. Beliau merupakan seorang ulama ketika era pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Semasa hayatnya, Tok Kupalo berperanan menentang pencerobohan British ke atas negeri Terengganu. Antara cara yang digunakan ialah dengan mengutus sepucuk surat kepada Sultan bagi menasihati baginda mengenai pentadbiran negeri dan memelihara keutuhan agama Islam yang bertapak di Terengganu. Seterusnya, beliau juga telah meminta baginda Sultan untuk kuat dalam menzahirkan agama dan membetulkan segala kemungkaran. Beliau juga telah menyarankan agar Sultan supaya mengamalkan dasar yang ditetapkan dalam agama, mempertahankan agama Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengingatkan Sultan tentang tanggungjawab menegakkan agama Islam. Hasil daripada peranan Tok Kupalo inilah akhirnya telah mendorong Sultan Zainal Abidin III untuk membekukan perjanjian 1910. Seterusnya dapat mengelakkan Terengganu buat beberapa ketika daripada jatuh ke tangan British. Bukankah besar jasa beliau itu? Namun, selepas kemangkatan Sultan Zainal Abidin III dan Tok Kupalo, British telah mengambil peluang menguasai kerajaan Terengganu dengan mencampuri sistem pemerintahan sehingga melemahkan kekuasaan Sultan serta pembesar Melayu. Baiklah, sampai di sini sahaja ulasan saya berkaitan jasa Tok Kupalo dalam mempertahankan Terengganu dari campur tangan British. Penjelasan yang sangat-sangat menarik daripada doktor. Dapat kita lihat bahawa hubungan antara rakyat dengan Sultan sangat-sangat dekat pada zaman dahulu, dan kita Terengganu juga mereka apa-apa yang mereka lakukan, mereka pasti akan kembali kepada agama Islam dan mereka menjunjung tinggi agama Islam dalam setiap kehidupan mereka. Baiklah, soalan kita yang seterusnya
kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nurul Juliana. Apakah kepimpinan yang terdapat pada Haji Abdul Rahman Limbu? Persilakan saudari. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Berdasarkan apa yang saya tahu mengenai kepimpinan Haji Abdul Rahman Limbu adalah beliau seorang yang sangat lembut hati dan beliau seorang yang sangat mengasihi kanak-kanak dan anak yatim. Menurut beliau, kanak-kanak perlu dilayan dan disayangi ataupun dimanja seperti anak sendiri kerana mereka masih kecil dan memerlukan kasih sayang. Beliau juga merupakan seorang yang berhemah tinggi dan peramah, tetapi hanya dalam perkara-perkara yang mustahak dan benar sahaja. Haji Abdul Rahman Limbu juga seorang yang sangat suka menolong orang lain dan beliau tidak suka menggunakan pengaruh hasil daripada kepercayaan orang ramai dan masyarakat sekeliling untuk kepentingan peribadinya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ulama yang sangat berilmu. Haji Abdul Rahman juga merupakan seorang pengamal undang-undang ataupun sebagai seorang peguam. Ketika beliau berjalan, beliau sering menundukkan kepala, tanda tawaduknya beliau, dan hanya mengangkat kepala apabila bertemu dengan orang sahaja. Kemudian beliau akan menundukkan kembali kepalanya. Sebagai seorang ulama, maka sudah pasti beliau merupakan seorang yang sangat cintakan ilmu, dan ini didapati dalam perbahasan mengenai sikap beliau yang begitu cintakan ilmu pengetahuan. Dan dapat dilihat beberapa orang tokoh ilmuwan terkenal yang menjadi guru dan pembimbing kepada beliau. Satu kepribadian beliau yang dapat dilihat adalah di mana Haji Abdul Rahman Limbu ini sangat suka bermutalaah dan bersendirian ketika beliau ingin mengulang kaji ataupun membaca kitab. Haji Abdul Rahman Limbu juga merupakan seorang yang sangat warak, bersopan santun, tenang hati dan banyak lagi sikap-sikap mahmudah, iaitu sikap yang baik yang ada pada dirinya. Namun begitu, beliau sangat tegas dan keras, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan agama, dan padanya perkara tersebut bukanlah perkara yang ringan yang boleh diambil sambil lewat dan main-main. Di situ sahaja perkongsian saya mengenai kepimpinan Haji Abdul Rahman Limbu. Terima kasih. Terima kasih saudari. Cerita yang sangat-sangat menarik berkaitan Haji Abdul Rahman Limbu. Dapat kita peroleh bahawa Haji Abdul Rahman Limbu memiliki satu perwatakan ataupun ciri-ciri yang sangat-sangat menarik, dan ciri-ciri tersebut perlu anak muda sekarang contohi daripada perwatakan yang diberikan oleh Haji Abdul Rahman Limbu. Baiklah, soalan yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cik Salim. Soalan kita berbunyi, apakah implementasi atau pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh British di Terengganu? Dipersilakan Cik Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada saudari pengerusi kerana menjemput saya untuk berbicara dalam forum kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang dihormati sekalian. Implementasi atau pelaksanaan undang-undang British di Terengganu. Okey, mari kita dengarkan huraian saya. Kehadiran penasihat British di Terengganu menjadikan monopoli kuasa politik di Terengganu mengalami transformasi daripada penguasaan Melayu kepada kuasa British. Transformasi politik di Terengganu ditunjukkan dengan pengenalan pelbagai pelaksanaan undang-undang tanah dan hutan bagi mengekang sebarang tindakan penentangan. Istilah penderhakaan mula digunakan pihak British yang dipinjamkan daripada sistem politik Melayu. Pengenalan dasar British di Terengganu tetap menerbitkan penentangan secara terbuka daripada masyarakat Melayu.
Hal tersebut menunjukkan bahawa masyarakat Melayu bijak mentafsir istilah penderhakaan yang digunakan oleh British adalah berbeza dengan istilah yang digunakan oleh Sultan dalam sistem politik Melayu. Pengenalan pelbagai undang-undang khusus yang berkaitan dengan urusan tanah yang telah melahirkan banyak kegusaran, terutamanya di kalangan penduduk Terengganu yang tinggal di pedalaman. Antara undang-undang baru yang diperkenalkan ialah kawalan terhadap rakyat daripada menebang hutan dan membuka tanah. Setiap penduduk yang ingin membuka tanah mestilah mendapatkan permit terlebih dahulu daripada pejabat tanah. Dan tindakan dan peraturan baru yang diperkenalkan oleh British itu ternyata berlawanan dengan hukum syarak. Penduduk yang melanggar peraturan pentadbiran tanah akan dikenakan tindakan saman, denda dan juga hukuman penjara. Hadirin yang dihormati sekalian, selain memperkenalkan undang-undang tanah, British juga menubuhkan sebuah mahkamah awam bagi menggantikan fungsi mahkamah syariah. Mahkamah awam yang ditubuhkan oleh British British mempunyai bidang kuasa yang luas meliputi jenayah dan sivil. Fungsi mahkamah syariah di Terengganu pula telah digantikan dengan mahkamah kadi. Sekiranya arahan tersebut diingkari, ia akan dianggap melakukan satu penderhakaan terhadap kerajaan. Baiklah, itu sahaja huraian saya tentang soalan yang ditanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Sadiq atas penjelasan yang sangat menarik tentang itu tadi. Dapat kita lihat bahawa rakyat di Terengganu sangat-sangat tertekan atas pembaharuan yang dilakukan oleh pihak British terhadap Terengganu, dan mereka juga tidak dapat melakukan perkara yang mereka sering lakukan sebelum kedatangan British, yang menyebabkan mereka rasa tertekan di bawah pentadbiran mereka. Jadi wajarlah mengapa orang masyarakat di Terengganu ketika itu menentang pentadbiran British ketika itu. Soalan kita yang terakhir, pusingan kita yang terakhir. Soalan ini ditujukan kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu Dr. Nurul Huda. Soalan yang bunyi, selain Tok Kupalu dan Haji Abdul Rahman Limbung, apakah tokoh pejuang Melayu di Terengganu? Bolehkah Dr. Nurul Huda memberikan sedikit tambahan terhadap pejuang-pejuang yang ada lagi di Terengganu? Silakan Doktor. Terima kasih moderator atas persoalan yang dilontarkan sebentar tadi. Selain Tok Kupalo dan Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Guru Haji Abbas juga merupakan seorang pejuang Melayu di Terengganu. Nama sebenar beliau adalah Haji Abbas bin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tok Guru Haji Abbas. Beliau merupakan seorang ulama yang berkebolehan menguasai bahasa Arab dan Urdu. Beliau juga berkebolehan dalam beberapa mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah serta merupakan ilmuwan Islam yang berperanan besar dalam pendidikan Islam, khususnya pengajian pondok di Terengganu. Tok Guru Haji Abbas telah dilahirkan di Kampung Bukit Puteri Besut pada tahun 1909 atau bersamaan 1327 Hijrah. Sebelum melanjutkan pelajarannya ke Mekah pada tahun 1923, beliau dikenali sebagai Haji Abbas Kemucut kerana kebolehan dan daya ingatannya yang sangat kuat ketika berusia 14 tahun. Terima kasih yang diucapkan kepada Dr. Nurul atas pencerahan yang diberikan. Selesailah sudah pusingan pertama kita. Dapat kita lihat bahawa di Terengganu ini terdapat banyak tokoh yang sangat-sangat berkebolehan seperti Tok Kupalo dan Haji Abdul Rahman Limbung. Seperti Haji Limbung, seorang yang sangat berkebolehan dan mempunyai ciri-ciri dan perbuatan yang sangat-sangat menarik dan sentiasa mengutamakan agama Islam dalam hidup dia. Dan Tok Kupalo juga seorang yang sangat-sangat berani dan seorang yang memartabatkan bangsa sendiri serta sedaya upaya cuba untuk sedarkan masyarakat di Terengganu ketika itu agar membuat penentangan terhadap kuasa-kuasa luar. Selepas soalan terakhir yang diberikan kepada Dr. Nurul tadi, apa yang saya dapat simpulkan daripada pusingan pertama tadi ialah di Terengganu terdapat banyaknya pejuang serta tokoh yang sangat menentang keras pendudukan British di Terengganu, serta mereka juga sentiasa mengutamakan agama Islam dari setiap apa yang akan mereka lakukan. Baiklah, kembali kita lagi kepada pusingan pertama dari forum Perjuangan Melayu di Terengganu.
Seterusnya, kita akan terus kepada soalan kita yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Siti Nurfaziah di persingan kedua ini. Soalan yang berbunyi ialah, pada pendapat doktor lah kan, adakah kebangkitan penduduk Hulu Terengganu pada tahun 1919 hingga 1928 menentang British adalah kerana ajaran Haji Abdul Rahman Limbong? Apa pendapat doktor? Terima kasih kepada saudari moderator kita. Daripada pembacaan saya berkaitan perjuangan orang Melayu di Terengganu, penentangan penduduk Hulu Terengganu terhadap pentadbiran British adalah berbeza dengan kebangkitan yang berlaku di tempat lain di tanah Melayu. Kebanyakan pengkaji telah menyimpulkan bahawa mereka menentang British kerana dipengaruhi oleh sentimen agama Islam. Malah, pihak British dilihat secara terang-terangan telah menuduh ulama seperti Haji Abdul Rahman Limbong dan Haji Musa Abdul Ghani Minangkabau yang bertanggungjawab menghasut penduduk supaya menentang kerajaan. Sememangnya, kebangkitan penduduk Hulu Terengganu disebabkan oleh kepatuhan mereka terhadap tuntutan Islam yang berasaskan kepada ajaran para ulama yang menjadi rujukan dalam kehidupan mereka. Mereka sering diingatkan secara berterusan oleh para ulama seperti Haji Abdul Rahman Limbong dan Haji Musa Abdul Ghani Minangkabau supaya sentiasa patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Oleh itu, penduduk Hulu Terengganu sangat yakin bahawa mereka tidak boleh meninggalkan peraturan sedia ada yang berasaskan Islam dan menerima peraturan British yang bukan berasaskan daripada ajaran Islam. Keimanan yang teguh kepada Allah SWT telah menyebabkan mereka mengikut nasihat dan pengajaran para ulama supaya tidak mematuhi peraturan baharu. Sebaliknya, bersedialah menerima hukuman dengan pihak kerajaan. Jiwa mereka yang penuh dengan keimanan telah menyebabkan mereka sensitif dengan soal yang melibatkan kesucian akidah mereka kepada Allah SWT. Saya ada teringat satu firman Allah ni yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Apa yang saya faham di sini ialah kita ni sebagai umat Islam, sebagai orang Islam perlulah bersama-sama berjihad di jalan Allah walaupun terdapat banyak rintangan yang kita hadapi ataupun cabaran musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan kita, tapi kita perlulah sentiasa kuat dan sentiasa terus berjuang di jalan Allah SWT, dan kita perlu sentiasa mengingati Allah SWT walaupun di mana kita berada. Terima kasih. Saya serahkan kepada saudari moderator balik. Terima kasih juga kepada Dr. Siti Nurfaziah atas pencerahan yang diberikan sebelah tadi. Perhatilah bahawa Dr. Haji Abdul Rahman Limbong ini seorang tokoh yang sangat-sangat berpengaruh di Terengganu ketika itu, sehingga kan rakyat atau masyarakat ketika itu sangat-sangat mempercayai Haji Abdul Rahman Limbong ini, serta Haji Abdul Rahman Limbong ini juga telah memberitakan kepada British dalam menguasakan undang-undang mereka, serta Haji Abdul Rahman Limbong ini juga seorang yang taat kepada agama Islam. Seterusnya ialah soalan kita kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Mira Iliana. Soalannya ialah, bolehkah saudari jelaskan mengenai peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, secara ringkas yang saya boleh jelaskan mengenai peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong adalah Haji Abdul Rahman Limbong ini membantah sistem eksis dan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British. Okey, beliau juga mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah di Kuala Telemung tanpa mengira peraturan tanah. Okey, beliau sekali lagi berkumpul dan membersihkan tanah milik Tengku Nik Maimunah, tetapi boleh diserahkan oleh British. Selepas itu, penduduk tempatan ini melancarkan serangan bersenjata dan mereka berjaya menduduki bangunan diraja, iaitu di Kuala Berang, dengan menggunakan nama Sultan. Okey, British menghantar seorang pemerintah dan berjaya menawan semula Kuala Berang. Pasukan polis menyerang Kuala Telemung dan berjaya menawan Haji Abdul Rahman Limbong.
Akhirnya beliau berjaya ditahan dan dibuang ke Mekah. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian saya mengenai peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbung. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nurina atas perkongsian cerita yang diberikan tadi. Seperti mana yang apa yang Dr. Siti Nurfaizah jelaskan kepada kita tadi, jadi pada ayah bahawa Haji Abdul Rahman Limbung ini sangat-sangat berpengaruh terhadap rakyat dan masyarakat sangat-sangat mempercayai Haji Rahman Limbung ini. Hingga apa yang dikatakan oleh Haji Rahman ini mereka sedangkan ketika itu terdapat yang sultan yang sangat-sangat berkuasa di negeri Terengganu. Tapi dengan adanya Haji Abdul Rahman Limbung ini, kita dapat lihat bahawa British tidak dapat melakukan apa-apa kerana Haji Abdul Rahman Limbung ini sangat-sangat orang yang sangat-sangat kuat serta orangnya sangat berani menentang pertentangan, sehingga British mendapatkan pertolongan daripada keturunan sultan. Seterusnya kita ke soalan kita yang ketiga kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cik Sali. Soalannya ialah, apakah yang terjadi Cik Sali apabila sultan membuat keputusan untuk aku dengan pembaharuan yang dibawa oleh British? Bolehkah Cik Sali memberikan sedikit pandangan terhadap soalan ini? Terima kasih kepada soalan saudari pengerusi. Jadi, apakah yang akan terjadi apabila Sultan membuat keputusan untuk aku dengan pembaharuan yang telah dibawa oleh British tersebut? Undang-undang dan pembaharuan yang dibawa oleh British ini jelas bertentangan dengan undang-undang Islam yang telah dilaksanakan di Terengganu sebelum British memperkenalkan undang-undangnya. Walau bagaimanapun, Sultan terpaksa akur dengan pengenalan undang-undang tersebut meskipun British mengenetepikan sebahagian besar syariat Islam. Tindakan Sultan dan juga pembesar negeri yang tunduk kepada undang-undang British adalah disebabkan oleh perjanjian yang telah dibuat melalui kerjasama dengan pihak British bagi menjamin kedudukan dan kepentingan diri masing-masing. Keadaan ini menyebabkan rakyat Terengganu bangkit menentang. Hadirin yang dihormati sekalian, rakyat Terengganu tidak lagi menaruh harapan dan pergantungan kepada Sultan dan pembesar negeri berikutan kerjasama yang diberi oleh Sultan dan pembesar negeri kepada pihak British. Rakyat Terengganu melihat pelaksanaan undang-undang dan peraturan tersebut telah mengenetepikan sebahagian besar syariat Islam. Mereka juga mendakwa bahawa Sultan dan pembesar sebagai orang yang neraka kerana sanggup diperalatkan oleh pihak British. Dengan itu, rakyat Terengganu telah mengambil keputusan untuk melancarkan penentangan yang dianggap sebagai jihad fisabilillah yang menjadi kewajipan seperti mana yang dituntut di dalam Islam. Bagi rakyat Terengganu, British merupakan musuh yang wajib ditentang. Pada peringkat awal, golongan ulama di Terengganu dipercayai hanya berperan sebagai penasihat kepada Sultan. Walau bagaimanapun, kedatangan pengaruh British di Terengganu telah menyebabkan berlakunya perubahan peranan dalam kepentingan golongan ulama. Golongan agama mula beralih dengan menumpukan perhatian memimpin rakyat dalam mempertahankan nilai-nilai hidup dalam berlandaskan agama Islam. Peranan golongan ulama mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Itu sahaja jawapan saya bagi soalan yang dipertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Cik Sali atas penerangan dikongsikan seminggu tadi. Kita dapat lihat ya, sehingga kan Sultan juga tidak dapat membuat apa-apa atas kependudukan British di Terengganu ini. Serta selepas saja Sultan ini tidak dapat membuat apa-apa atas apa yang dilakukan British terhadap negeri Terengganu, rakyat sendiri juga tidak memiliki harapan untuk terus penentangan terhadap British. Baiklah, soalan kita yang terakhir kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu Dr. Nurul Huda. Apakah selain daripada penentangan golongan imigran yang masuk ke tanah air kita, apakah perkara yang dilakukan oleh Tok Guru Haji Abbas sebagai pejuang Melayu Terengganu? Silakan Doktor.
Untuk menjawab persoalan moderator kita sebentar tadi, saya ingin berkongsi tentang peristiwa menarik yang melibatkan Haji Abbas pada masa pendudukan Jepun adalah bagaimana beliau telah menyelamatkan orang tertentu daripada dihantar ke Burma, yang mana ketika beliau diarahkan oleh polis untuk menghantar nama-nama orang yang akan ke Burma, tetapi beliau tidak mematuhi arahan tersebut dan meletakkan mereka di pondoknya. Namun, persembunyian di pondoknya hanya sementara sahaja kerana pada waktu malam mereka telah melarikan diri. Walaupun beliau bukanlah seorang tokoh yang mengangkat senjata, tetapi peranan beliau melindungi orang-orang tertentu daripada dihantar ke Burma, dan penentangan kemasukan imigran ke tanah air kita adalah satu sumbangan yang cukup besar dalam mempertahankan tanah air kita dari dijajah dan diperkotak-katikkan oleh orang asing, terutamanya orang barat. Terima kasih Dato' atas perkongsian yang diberikan kepada kita. Dapat kita lihat bahawa tokoh padu ini seorang yang sangat berani dan seorang yang mempunyai ilmu. Kerana apabila kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak boleh buat apa-apa sesuatu. Kita tidak boleh apa yang kita lakukan itu pasti tidak akan dapat kepercayaan daripada masyarakat sekiranya kita tidak mempunyai ilmu apa terhadap apa yang kita ingin lakukan. Kerana itu wajar kita sekiranya kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin mengambil tindakan, haruslah kita memiliki ilmu agar apa yang kita ingin lontarkan, apa yang kita cuba sampaikan itu dapat difahami oleh orang yang ingin kita. Dan serta juga soalan kita yang terakhir kepada ahli panel kita yang terakhir. Oleh itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keempat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Oleh itu, marilah kita mendengar sedikit kesimpulan daripada keempat-empat ahli panel kita. Dipersilakan ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Siti Nurfaziah. Sebenarnya kan kalau ikut saya ni saya nak cakap banyak lagi, tapi betul lah kata saudari moderator kita, masa amat mencemburui kita. Baiklah, saya teruskan kepada kesimpulan. Kita sebagai orang Melayu perlulah untuk mengambil iktibar daripada pejuang-pejuang tanah air terdahulu sekiranya mahu bangsa Melayu terus dihormati. Hal ini kerana pejuang-pejuang Melayu tersebut sedaya upaya berusaha untuk membebaskan negara kita daripada cengkaman penjajah. Oleh itu, hargailah perjuangan mereka, ambil iktibar daripada perjuangan mereka jika kita mahu Melayu terus kuat, kekal dan dihormati. Jika kita lupa sejarah, kita akan ulangi kesalahan yang terdahulu kerana orang yang lupa sejarah akan mengulangi kesilapan lampau. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fazia atas apa yang diberikan tadi. Baiklah, mari kita mendengarkan Alisa dari Nur Iliana. Bagaimana? Okey, kesimpulan yang saya boleh buat adalah perjuangan tokoh-tokoh masa lampau menentang penjajahan British patut kita contohi. Mereka telah menunjukkan semangat setia negara yang tinggi kerana sanggup berkorban untuk bangsa. Sifat bekerjasama dan tolong-menolong antara pemimpin dengan pengikut dalam menentang penjajahan British telah menyumbangkan kejayaan. Okey, dalam penentangan ini jelas kelihatan bahawa sikap berdisiplin dan gigih berusaha dapat menghasilkan perjuangan yang berjaya. Okey, kekalahan mereka dalam perjuangan itu adalah kerana kekurangan ilmu dan senjata moden. Oleh itu, sebagai generasi pada hari ini, kita patutlah mengambil iktibar daripada peristiwa ini dengan berusaha melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang baik supaya kita tidak terjajah lagi atau terpaksa tunduk terhadap mana-mana bentuk penjajahan. Sekian, terima kasih. Seterusnya Cik Sari, silakan.
Terima kasih saudari pengerusi. Jadi jasa dan sumbangan pejuang-pejuang Terengganu terhadap kebangkitan rakyat di Terengganu tidak dapat dinafikan. Bahkan mereka yang menjadi pemimpin yang menggerakkan kebangkitan rakyat tersebut. Namun begitu, jasa dan sumbangan tokoh-tokoh yang kuat menentang penjajah tidak diterapkan dalam buku-buku teks di peringkat sekolah. Penulisan mengenai mereka sangat kurang dan perkara ini perlu diambil berat oleh pelbagai pihak sebenarnya. Ini terutamanya untuk merumuskan sejarah tatapan generasi akan datang mengenai jasa dan perjuangan golongan terdahulu yang menjadikan kehidupan hari ini lebih baik berbanding zaman mereka dahulu. Oleh itu, sebagai individu yang bersyukur dan mempunyai kesedaran tentang kepentingan mempelajari sejarah ini, kita hendaklah sentiasa belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menjaga negara kita daripada ancaman musuh-musuh dari luar. Oleh itu, sebelum saya ingin mengakhiri kata-kata saya pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada saudari pengerusi majlis kita pada hari ini. Seterusnya, terima kasih juga kepada panel-panel yang berkongsi pelbagai ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Dan yang terakhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian yang setia mendengar sehingga ke akhir majlis ini. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Dan yang terakhir, ahli panel kita yang terakhir iaitu Dr. Nurul Huda. Silakan Doktor. Sebagai kesimpulannya, antara orang yang awal bangkit menentang penjajah dan seterusnya memerdekakan tanah Melayu adalah para ulama. Para ulama sanggup berjuang hingga ketitisan darah terakhir mereka bagi melihat bangsa kita, terutama Melayu, dapat kembali dan bebas dari jajahan kuasa asing serta mampu memerintah tanah air sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Akhirnya, apa yang dapat disimpulkan di sini bahawa semangat perjuangan ulama dan pejuang kemerdekaan menentang penjajahan patutlah dicontohi dan dihargai atas sikap mereka yang sanggup berkorban nyawa dan harta benda dalam mempertahankan tanah air kita. Selain itu juga, kita juga dapat melihat sikap berdisiplin yang tinggi dalam kalangan ulama dan pejuang yang menjadi salah satu penyebab utama perjuangan mereka berjaya dengan jayanya sehingga diguruni oleh pihak penjajah. Oleh itu, generasi hari ini mestilah mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa penentangan ulama dan pejuang terdahulu terhadap penjajah agar generasi hari ini tidak tunduk kepada sebarang bentuk penjajahan sama ada dari segi fizikal atau mental. Sekian, terima kasih. Setelah akhirnya daripada ahli panel kita yang terakhir, apa yang dapat saya simpulkan daripada forum kita pada hari ini ialah dan di Terengganu ataupun di mana-mana sahaja negeri ataupun negara yang dijajah, pastilah ada penentangan daripada masyarakat yang dijajah kepada orang yang menjajah. Iaitu penjajahan ini, penentangan ini bukan hanya sekadar ingin melihat kepada kita yang seorang yang berani, kita seorang yang tidak memerlukan seorang penjajah, bukan. Tapi kita, bangsa kita seorang pasti kita ingin memerintahnya sendiri, memerintah bangsa kita sendiri tanpa memerlukan kuasa ataupun arah daripada penjajah. Oleh itu wajar penentangannya dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pejuang di Terengganu terhadap British kerana mereka telah mencampuri urusan pentadbiran mereka di Terengganu. Yang masa amat mencubur kita. Oleh itu, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, cira-cira selalu dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum Melayu, jangan lupa kisah dahulu. Susah orang dahulu, pertahankan nasib bangsamu.